أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله ثم الحمد لله dulu, kini dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberikan ataupun dalam erti kata lain kita masih lagi dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmatnya yang banyak, dengan nikmat-nikmatnya yang terlalu istimewa untuk kita. Allah bagi kita dengan nikmat kesihatan, Allah bagi kita dengan nikmat keluarga yang baik, Allah bagi kita dengan nikmat umur yang masih lagi panjang dan masih lagi sihat, dan lebih daripada itu Allah masih lagi kurniakan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang mana dengan nikmat ini bila mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita melakukan sesuatu kebaikan, kita akan terus melakukannya. Sebab apa? Sebab kita ada Islam dan iman. Kita percaya bahawa ada syurga, ada neraka, ada dosa dan ada pahala. Itulah bezanya antara kita dengan orang-orang yang bukan Islam. Okey. Dan juga begitu juga bezanya dengan orang yang hanya Allah kurniakan Islam semata-mata. Beza tuan-tuan, ayahanda dan bonda, beza. Ada yang Allah kurniakan Islam semata-mata. Sebab tu kalau hari ini kita tengok ada orang Islam tapi tak solat, kan? Ada yang Islam tapi tak puasa. Ada yang Islam tapi perangai dia lebih daripada orang yang bukan Islam. Ada. Jadi sebab apa? Sebab Allah tidak campakkan, Allah tidak kurniakan iman pada dia. Jadi kita ni yang mana pada malam ni alhamdulillah, begitu juga rakan-rakan penonton di atas talian, Allah Subhanahu wa taala campakkan kepada kita ataupun Allah kurniakan kepada kita dengan nikmat iman dan Islam yang sedikit ini. Maka tidak saya nak ajak diri saya dan diri tuan-tuan, puan-puan, ayahanda dan bonda untuk sama-sama kita bersyukur dengan nikmat ini. Moga-moga dengan nikmat yang kecil ini, pada pandangan kita lah, kan, mungkin pada pandangan kita nampak kecil je. Alah, Allah, kita solat, dapat solat maghrib kita sebut alhamdulillah, dapat solat isyak kita sebut alhamdulillah, dapat solat subuh kita, maknanya setiap kali kita buat amal ibadah tu kita sebut alhamdulillah. Nampak kecil, tapi sebenarnya tuan-tuan, ayahanda dan bonda, itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidanlakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah apa? Sekiranya kamu bersyukur kepadaku atas segala nikmat yang Allah berikan daripadaku kepada kamu, maka aku akan tambahkan la azidanlakum wa la in kafartum, sekiranya kamu kufur, kamu tak bersyukur, kamu engkar perintah Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih bagi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Jadi moga-moga dan mudah-mudahan kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun nikmat itu nikmat yang kecil. Okey. Jadi sebelum kita memulakan Allahu akbar. Baik, jadi sebelum kita memulakan pengajian
ataupun perkongsian ilmu kita pada malam ini berkenaan dengan kitab 35 adab pilihan dalam Islam. Marilah sama-sama kita sedekahkan umul kitab kepada pengarang kitab ini, almarhum Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah. Seterusnya kita membuka majlis kita pada malam ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, baik. Kalau ikutkan muka surat ataupun kalau ikutkan saya punya dhabit lah dalam kitab ini untuk surah At-Taqwa, kalau tak silap saya muka surat 56, betul ke saya salah? Kalau ada salah, kalau siapa yang ada kitab tu mungkin boleh tengok rujuk balik pokok saya terlebih ke ataupun saya terkurang ke. Betul tak? 56 sebulan lebih dah tak ni? Betul okey, muka surat 56. Baik. Kita telah pun selesai pada bab yang ke-10 sebelum ini, maka hari ini insya-Allah kita akan sama-sama untuk kita kongsi berkenaan dengan adab yang ke-11, berkenaan dengan adabut tasarruf fi baitil mudif wal bu'du anit tafahus fihi. Maksudnya apa? Adab bertingkah laku di dalam rumah orang yang kita ziarah dan menjauhi dari menyelidik tentangnya. Maknanya tentang apa? Tentang apa sahaja yang berada dalam rumah tersebut. Okey? Maka berkata musannif rahimahullah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, "Iza dakhalta baita akhika aw sadiqika wa aq'adaka fi aw anamaka fihi fala tatafaqqadha bi basarika tafaqqudal fahisil mumahhis bal ghudda basaraka fi asna'i qu'udika aw manamika fihi." Maksudnya apa? Apabila kita nak masuk rumah saudara kita ataupun raukan taulan kita ataupun sesiapa sahajalah yang memberikan kita tempat duduk ataupun menempatkan kita padanya ataupun kita menumpangkan engkau bermalam di dalamnya, maka janganlah engkau meninjau-ninjau dengan pandanganmu akan tinjauan seperti menyelidik, memeriksa akan sesuatu. Bahkan hendaklah engkau tundukkan pandanganmu sepanjang engkau berada di dalamnya atau bermalam di dalamnya, dengan memendekkan ataupun menghadkan pandanganmu atas barang yang engkau berhajat kepadanya sahaja. Nampak tuan-tuan Jadi bila mana kita masuk rumah, kita masuk rumah saudara kita ataupun rakan-rakan kita ataupun siapa-siapa sajalah, bila masuk je rumah orang tersebut, maka dahlah dia bagi kita tumpang duduk malam. Dia bagi kita duduk di situ, dia bagi kita bermalam kat situ, maka jangan kita meninjau-ninjau seperti mana kita menyelidik. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh yang paling mudah tuan-tuan, kalaulah almari, contohlah almari ataupun pintu, kita duduk bilik kan, contohlah kita duduk satu bilik tu, maka ada almari yang dia kunci kan. Kita pula bila pantang kita pula bila kata apa, bila kunci ni kita nak redah juga, jangan. Okey, bila dia kunci tu maknanya ada sesuatu yang dia tak nak kita lihat. Jadi jangan kita pula sibuk cari kunci kan. Ataupun almari banyak almari tapi ada satu almari dia kunci. Yang almari yang kunci tu yang kita tak pergi kan. Jadi jangan. Okey, jangan kita menyelongkar. Jangan kita nak menyelidik ke memeriksa akan sesuatu, jangan. Okey? Macam itulah juga perkara yang berlaku tuan-tuan, kalau tak silap saya viral masa raya hari tu kan. Masa viral hari tu tak tahu berlaku kat mana, tapinya habis rosak mainan dia dalam almari. Ada tak? Pernah dengar viral ni? Baru sangat-sangat masa raya baru tu. Tengok dia keluar je dari tengok dia masuk rumah ataupun dia pergi ke ruang tamu ke dan sebagainya, tengok bersepah habis mainan-mainan dia yang dia susun dalam almari kan. Tengok kat luar bersepah habis. Okey.
nampak macam biasa tuan-tuan ayahanda dan bunda nampak macam alah mainan je pun kan. Tapi sebenarnya ada sebab kenapa dia simpan dalam almari tersebut. Mungkin mainan-mainan yang dia beli itu adalah mainan-mainan yang rare, mainan-mainan yang kata apa, yang susah nak dapat. Ataupun mungkin ayah dia bagi ke, ataupun keluarga dia bagi ke, ataupun isteri dia beli ke, apa dan sebagainya. Jadi ada sebab lah kenapa dia simpan dalam almari tersebut, yang mana dia tak boleh nak bagi orang nak capai kan. Jadi ada sebab. Tapi tengoknya bila mana dia keluar je daripada tempat dia, ataupun dia nak pergi ruang tamu, tengok dah bersepah habis dah kan, dah bersepah habis dah. Okey, nampak benda biasa. Sebab itulah kalau tak silap saya 3 minggu lepas ke 4 minggu lepas khutbah jaiz keluar berkenaan dengan adab berziarah. Kan, adab berziarah kalau tak silap saya keluar, menyatakan balik supaya jangan kita pergi selongkar, ataupun jangan kita pergi selongkar lah rumah orang yang kita ziarah. Sampai macam tu sekali tuan-tuan, ayahanda dan bunda. Okey, nampak biasa, dan saya yakin ayahanda dan bunda tak buat perkara tersebut, tapi kita bimbang ataupun kita cukup risau kalau anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita ataupun cicit-cicit kita melakukan perkara tersebut. Sebab perkara ni perkara yang orang kata apa, tak molek dari sudut adab dan akhlaknya. Walaupun budak kecil yang buat, tapi itulah tugas ibu bapa untuk mengajar tentang adab, tentang akhlak kepada anak-anak ataupun cucu-cucu ataupun cicit-cicitnya. Kalau kita dulu waktu masa kecil-kecil dululah, saya lah kan, masa kecil-kecil dulu kan, kalau pergi rumah orang tu kena marah kalau sentuh sesuatu. Mak ayah tu tengok je, daring je. Kalau kita sentuh, contohlah kita sentuh garpu kat meja makan, bukan kat dalam almari, itu pun dah kena tengok dah macam ni, mata siap tahu dah. Balik tu kan, balik tu tak pergi balik terus, pergi tempat lain dulu, kalau tak kena rotan kan, sampai macam tu sekali. Jadi itu zaman saya dulu macam tu sekali. Jadi maknanya kita kena kembali semula mendidik, mungkin bukan anak-anak kita, sebab anak-anak kita mungkin semua sudah besar-besar, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita berkenaan dengan perkara adab ini. Maknanya jangan bila mana kita pergi rumah orang yang kita ziarah, jangan kita selongkar barang-barang. Jangan kita pergi buka almari, jangan kita pergi redah itu dan ini, jangan sekali-kali. Okey, kita hendaklah menghadkan sebagaimana yang dinyatakan oleh almarhum Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ni. Dia kata apa? Dia kata kita hendaklah memendekkan ataupun menghadkan pandangan kita atas barang yang kita berhajat kepadanya sahaja. Maknanya kalau kita nak pergi tandas sebagai contoh, maka pergi tandas je lah, fokus kita ke situ saja. Kita nak pergi almari, ke situ saja. Jangan kita nak pergi sana, pergi sini, jangan. Maknanya pendekkan pandangan kita. Okey, baik. Kemudian apa lagi? Kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, wala taftah mughlaqan min khazanah aw sunduk aw mahfazah aw surratin malfufah aw syai'in mastur. Katanya apa lagi? Okey, tadi dia kata pendekkan pandangan kita. Bahkan bukan itu sahaja, dia kata pula jangan kita membuka apa yang tertutup dari perbendaharaan, ataupun peti menyimpan barang, ataupun beg, ataupun karung, atau sesuatu yang tertutup. Jangan. Okey, almari ke, beg ke, apa sahaja, jangan kita pergi buka. Okey, kalaulah macam tu, almari macam mana ustaz? Timbul pula, almari macam mana? Almari itu memanglah boleh. Sebab apa? Sebab apa boleh? Sebab ma'ruf tu almari itu memang untuk buka. Melainkan almari itu memang kunci. Almari itu kalau kunci memang jangan buka. Tapi kalau almari itu kita boleh buka, kita boleh tengok, boleh buka. Jadi boleh simpan barang, tak ada masalah. Tapi kalau almari itu terkunci, maka jangan kita pergi buka. Okey? Baik. Sebab apa kalau kita buka,
apa yang tertutup ataupun apa yang disimpan tersebut, kerana sesungguhnya ini menyalahi adab Islam. Dan lebih daripada itu, tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bonda, kita telah mengkhianati amanah kepercayaan orang yang bagi kita tumpang untuk ziarah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, nampak sikit nampak macam biasa je kan, tapi kita orang kata apa, hilang kepercayaan ataupun hilang amanah yang kata apa, tuan rumah percaya pada kita, tuan rumah yakin pada kita, rupa-rupanya kita selongkar habis barang-barang yang tidak sepatutnya. Okey, jadi sebab itu jangan kita membuka sesuatu perkara yang telah ditutup, atau kerana sesungguhnya ini menyalahi adat Islam dan amanah yang merupakan kepercayaan kepadamu oleh saudaramu atau orang yang telah membenarkanmu masuk ke dalam rumahnya dan berada di dalam rumahnya. Maka hendaklah engkau mengetahui, kata apa, fa inna hadha khilaf adabil Islam wal amanah allati khawwalaka biha akhuka aw muhibbuka dukhula baitihi wal maqama 'indahu fa'rif li ziyaratika adabaha. Maksudnya apa? Maka hendaklah kita mengetahui bagi ziarahmu itu akan adab-adabnya. Maknanya bila mana kita nak ziarah orang tu, kita kena faham adab-adab dalam Islam lah. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh, bila kita nak ziarah orang, kita kena bagi tahu pada orang, kan? Kita kena, maknanya sebelum datang tu kita bagi tahu dulu. Jangan kita main surprise. Tak ada istilah dalam Islam surprise tiba-tiba ada depan pintu rumah. Tak ada. Kita kena maklumkan. Dan kemudian kalau tuan rumah sebagai contoh tak nak terima kita sebagai tetamu, jangan mengajuk. Ini mengajuk 7 keturunan, kan? Kalau tuan rumah kata tak boleh, saya tak boleh terima tetamu pada hari ini, pergilah balik, kan? Jangan kita pula pergi viral dan sebagainya, tak payahlah, kan? Sebab itulah adab-adab dalam Islam. Sebab apa? Sebab macam yang saya kongsikan sebelum ni, tuan rumah dia mempunyai hak untuk menolak ataupun menerima kita sebagai tetamu. Itu hak tuan rumah, tidak boleh dipertikaikan sama sekali. Okey? Jadi sebab tu kita kena faham ataupun kita kena ketahui bagi ziarahmu itu akan adab-adabnya. Okey? Dan hendaklah kita wasluk li husnil muasyarati abwabaha, dan hendaklah kita mempraktikkan ataupun mengamalkan cara pergaulan yang baik. Okey? Tazdadu inda mudifaka hubban wa adaban wallahu ta'ala yar'aka wa yatawallak. Maksudnya bila mana kita mempraktikkan, mengamalkan cara pergaulan yang baik, maka akan bertambah di sisi orang yang kita ziarah itu akan kecintaan dan adab. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala akan sentiasa menjaga kita dan membantu kita dalam mengamalkan adab-adab pilihan dalam Islam sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, maka itu sahaja untuk bab yang ke-11 selesai. Okey, maknanya sekali lagi untuk adab yang ke-11 ni, sebagai kesimpulan, bila mana kita diberikan oleh tuan rumah untuk kita duduk ataupun kita bermalam, pada hari ni kan hari raya 4 minggu penuh kan. Jadi bila mana kita ziarah rumah orang, pergi rumah kawan-kawan kita ataupun saudara mara kita ataupun sesiapa sahaja, maka jangan kita pergi selongkar ataupun jangan kita pergi buka apa yang tertutup daripada dalam beg ke, karung ke, ataupun sesuatu yang tertutup dan sebagainya. Jangan. Sebab apa? Sebab perkara tersebut menyalahi daripada adab Islam. Okey, wallahu a'lam. Baik, terus kepada adab yang ke-12. Baik. Adab yang ke-12 iaitu adab ikhtiyaril waqti li ziyarah wa muddatiha wa adabuz zair ma'al mazur. Maksudnya apa? Adab kita pilih waktu yang sesuai untuk ziarah dan
tempoh masa ziarah dan adab orang yang menziarahi bersama yang diziarahi. Nampak? Okey? Adab ni cantik. Okey? Adab pilih waktu untuk kita pergi ziarah dan tempoh masa ziarah. Dan juga adab orang yang menziarahi bersama yang diziarahi. Okey? Baik. Jadi sebelum ni tuan-tuan, puan-puan, ayah dia dan bonda, kita ni pergi ziarah rumah orang main hentam krono je kan. Kita nak pergi ikut suka kita je. Kemudian bukan setakat itu, bila mana kita pergi ziarah rumah orang tu, kita pula berlama-lama di dalam rumah tersebut. Ada yang sejam tu biasalah kan. Sejam 2 jam tu biasa. Ada yang sampai 5 jam, sampai 6 jam, 7 jam, 8 jam. Kan? Kemudian ada yang kata apa, tuan rumah pun dah tak reti nak buat macam mana dah. Tuan rumah dah habis orang kata apa? Dah habis kata apa? Macam mana sebut Dah habis macam nak ngalau dah. Dah tengok jam dah tengok ni dah nak buat macam mana, tak pergi-pergi juga. Okey, jadi adakah perkara-perkara tersebut bersesuaian dengan syariat? Okey, baik. Jadi pada malam ni kita nak akan kongsikan. Baik. Berkata musannif rahimahullah, wa yanbaghi an tatakhayyar waqta mulaim li ziarah. Dan sayugianya bahawa engkau perlu ataupun engkau hendaklah memilih akan waktu yang sesuai untuk melakukan ziarah. Okey. Dan katanya lagi, wa anta jlisal muddatal munasabata allati tatalaqa ma'a maqamika 'indal mazur wa ma'al halil lati huwa 'alaiha fala tatil. Okey, baik. Dan bahawa engkau duduk mengikut tempoh waktu yang munasabah dengan kedudukanmu di sisi orang yang diziarahi dan mengikut keadaan semasanya. Baik. Kat sini ada 2 perkara. Yang pertama sekali, kata musannif, iaitu kita bila mana kita nak pergi rumah seseorang, kita kena pilih waktu yang sesuai untuk melakukan ziarah. Bila waktu yang paling sesuai untuk ziarah, tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bonda? Okey, waktu yang paling sesuai untuk kita ziarah, kita sebut waktu yang tak sesuai lah dulu kita sebut waktu yang tak sesuai. Jadi bila mana kita tahu waktu yang tak sesuai, waktu yang sebaliknya itu adalah waktu yang sesuai. Senang nak faham. Okey, baik. Waktu yang tak sesuai untuk kita ziarah, ada beberapa waktu. Antaranya saya sebutkan pada malam ni, saya sebut 5. Ada 5 waktu tak sesuai untuk kita ziarah. Yang pertama sekali, lepas zuhur. Tak sesuai untuk kita ziarah lepas zuhur. Okey, yang pertama. Kemudian yang kedua, tengah malam. Kan, pergi ziarah rumah orang tengah malam, lain macam ni kan. Ini bukan ziarah, ini nak pergi mengintip kan. Jadi jangan, maknanya tengah malam tak kata apa, tak digalakkan untuk kita pergi ziarah rumah orang. Kemudian kita pergi ziarah, kita tak juga sesuai untuk pergi ziarah rumah orang waktu makan. Kan, kita tahu dah tuan rumah ni makan sekian-sekian, pukul 8 dia makan pagi, pukul 12 dia makan pagi, pukul 6 petang dia makan petang, dia makan malam. Jadi waktu tu kita pergi. Dan lah pukul 8 pagi tengok ada tercongok ke depan tu. Kan? Waktu tu lah dia nak datang. Katalah waktu kata apa? Waktu makan pukul 6 dia datang. Waktu tu tuan rumah tengah hidang kata apa, kambing golek untuk keluarga dia, tengok saudara mara orang lain pula datang kan. Jadi tak molek. Waktu tu kita datang. Baik. Kemudian yang keempat iaitu waktu khailulah. Waktu khailulah. Waktu khailulah melainkan hari Jumaat. Melainkan hari Jumaat selepas Jumaat. Okey? Maknanya waktu khailulah tu pukul berapa? Sebelum zuhur kan? Waktu khailulah tu dalam pukul sekejap je khailulah tu. Dia kata apa? Dia untuk melelapkan mata dalam pukul 1 sebelum zuhur. 1 zuhur sekarang ni 1:20. Lebih kurang pukul 1. Memang tak sesuai untuk kita pergi ziarah. Waktu khailulah. Itu waktu adalah waktu khailulah untuk kita tidur. Melainkan pada hari Jumaat. Hari Jumaat paling tak sesuai untuk kita ziarah adalah selepas Jumaat. Paling tak sesuai. Sebab apa dia beza dengan hari biasa? Kalau hari biasa tadi,
kita kata tadi jangan kita ziarah waktu Kailulah, tapi hari Jumaat kita tak boleh ziarah lepas Jumaat. Okey, sebab apa? Sebab hari Jumaat adalah hari yang digalakkan untuk kita pergi ke masjid ataupun surau awal. Betul? Kan? Jadi waktu tu kita kena pergi ziarah, kita kena pergi awal lah ke masjid ataupun surau. Jadi lepas sahaja Jumaat, mungkin tuan rumah nak tidur ataupun nak rehat. Sebab apa? Sebab dia daripada dia datang awal ke masjid. Jadi waktu tu tak sesuai untuk kita nak pergi ziarah tuan rumah. Okey, ataupun kita nak pergi ziarah seseorang lepas Jumaat. Baik. Kemudian yang kelima, iaitu waktu yang kita tahu tuan rumah ni dia sibuk dengan zikrullah. Kita faham dah waktu yang kita tahu tuan rumah sibuk dengan zikrullah, sebagaimana yang sebagaimana Syekh Sirajuddin rahimahullah, dia menjadikan rutin harian dia selepas asar untuk berzikir. Syekh Sirajuddin ni rahimahullah, dia memang orang makruf dah, dia orang dah kenal dah. Maknanya lepas asar je dia pergi zikir, lepas asar je dia berzikir. Jadi bila mana kita tahu dah seseorang yang kita nak pergi tu lepas asar ataupun ada waktu-waktu tertentu dia tu memang zikir, ahli zikir, maka kita pergi waktu itu, waktu tu sebenarnya tidak sesuai untuk kita. Melainkan kalau kita tak tahu tak ada masalah. Tapi kalau kita dah ma'ruf dah, kalau contoh kita pergi rumah ulama-ulama besar kan, kita nak pergi ziarah ulama-ulama besar, contohlah kita nak pergi rumah Pak Sumit ke, kita nak pergi rumah siapa lagi, Syekh Nuruddin ke dan sebagainya kan. Jadi nak jumpa Syekh Nuruddin dan sebagainya, jadi kena tengoklah waktu-waktu dia, kena tanya anak murid dia bila waktu yang paling sesuai, sebab mereka ada waktu-waktu yang kata apa, waktu-waktu bersuluk untuk dia berzikir dan sebagainya. Okey, jadi itu antara 5 waktu yang paling tidak sesuai untuk kita pergi ziarah. Jadi berlawanan daripada itu, selain daripada waktu itu, maka waktu yang dibolehkan untuk kita pergi ziarah, sebagai contoh waktu kita pergi pagi ziarah kan, ataupun kita pergi lepas asar. Lepas asar tak ada kan tadi? Tak ada. Lepas asar tak ada. Lepas zuhur yang tak boleh. Tengah malam kita pergi pukul 8 malam kan. Tapi hadlah. Sebab itulah Syekh almarhum Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah sebut apa? Bukan setakat waktu bukan setakat waktu yang munasabah sahaja yang perlu untuk kita lihat, tetapi kita kena juga tengok kita bila mana kita ziarah, kita duduk tempat yang mengikut tempoh waktu yang munasabah dengan kedudukanmu di sisi orang yang diziarahi. Okey, jangan kita orang kata apa, kalau kita pergi ziarah sebagai contoh orang yang tak sihat kan, kita pergi contoh ziarah orang yang tak sihat dalam bulan Syawal ni, ada orang kata apa, ayah ke ataupun atuk nenek dan sebagainya yang tak sihat, kita pergi ziarah sampai 3 jam 4 jam, sesuai ke? Tak sesuai. Sebab apa? Sebab dia nak rehat. Ataupun kita pergi ziarah rumah orang yang baru keluar dari hospital, okey, boleh tak kita pergi ziarah orang yang baru keluar saja daripada hospital, kita pergi ziarah, boleh ke? Kita kalau boleh tuan-tuan kurangkan, bagi dia rehat kejap, dalam 2-3 hari ataupun dalam seminggu dia dah okey, barulah kita pergi ziarah. Sebab apa? Sebab kata apa, suasana tu, kalau suasana waktu dia sihat, okey, alhamdulillah. Tapi suasana tak sihat ni dia lain macam sikit. Ada kekuatan-kekuatan dia tak dapat nak tampun dan sebagainya, wallahu alam kan. Jadi kita kata apa, kita bagi tempoh. Dan kalau memang kita nak ziarah sekalipun, ambil waktu yang paling munasabah, setengah jam ke 20 minit ke, jangan lebih daripada sejam. Jangan lebih daripada sejam. Bukan nak sembang apa pun. Kita kalau pergi ke rumah orang yang kita sakit lah sebagai contoh kan, 15 minit je kita menghadap sakit, ataupun 15 minit je kita jumpa sembang pasal sakit apa dan sebagainya. Lebih daripada tu kita sembang apa? Kita sembang pasal lain, kita sembang pasal bola, kita sembang pasal astro, kita sembang pasal itu, kita sembang pasal ini kan. Tak sesuai lah. Jadi sebab tu saya kata, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, jadi kita kena tengok tempoh waktu yang munasabah
dengan kedudukanmu di sisi orang yang diziarahi. Okey? Baik, kena tengok. Baik. Kemudian dan mengikut keadaan semasanya. Ikut keadaan semasanya lah. Samalah, maknanya kalau orang yang tak sihat, jangan panjang-panjang. Cukup sekadar kita tengok dia, doakan dia, bagi semangat pada dia, cukup. Itu saja. Okey? Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah lagi, bukan setakat itu sahaja ya, tetapi dia kata apa lagi, fala wala taskil, maknanya yang kedua tadi, fala tatil, jangan kau panjangkan waktu ziarah kau. Okey, kemudian yang kedua, yang seterusnya dia kata apa, wala taskil, jangan kita memberatkan ataupun menyusahkan orang yang kita ziarah. Okey? Apa maksudnya? Maksudnya mudah je tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bonda. Kalau tuan rumah sedia kita waktu raya baru-baru ni kan, air oren dengan lemang, sudah cukup. Kalau dia hidang tu cukup, itu saja kita makan. Jangan kita pula kata, tuan rumah, takkan lemang je, kalau kena lontong ni sedap juga. Tak pasal-pasal kan. Jangan pula kita minta pula. Kita pula order. Ini bukan restoran nak order kan. Ataupun kita kata, lontong ada dah ni. Kalau sedap dengan nasi ayam, Allah Akbar, kita pula bukan main lagi kan. Jadi jangan. Maknanya kalau tuan rumah hidang kepada kita, itu macam contoh air oren ataupun lemang saja, maka itulah kita makan. Jangan kita memberatkan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu keadaan ataupun kondisi tuan rumah. Kemungkinan tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bonda, kita tak tahu tuan rumah rupanya dia ada duit untuk beli lemang dengan air oren dia. Tak tahu. Kesusahan dia kita tak tahu. Jadi kalau dia hidangkan itu sahaja, makan itu je. Jangan kita minta yang bukan-bukan. Redha saja. Kalau kita nak makan, kita pergi beli sendiri. Itu senang. Okey? Baik. Apa lagi? Kemudian dan jangan kita datang pada waktu yang tidak sesuai untuk berziarah. Okey? Tadi jangan kita memberatkan dia, jangan kita menyusahkan dia, dan jangan kita datang pada waktu yang tidak sesuai untuk berziarah. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadilah, jangan kita datang waktu makan. Jangan kita pergi datang waktu makan. Jangan kita datang waktu tidur, tengah malam kan, waktu tengah malam, ataupun kita dah makruf dah. Tuan rumah ni ataupun orang yang kita nak ziarah ni, sebagai contoh tuan rumah ni dia biasa kita tahu dah dia akan tidur dalam pukul 11 tengah malam ataupun pukul 11 ataupun pukul 10. Kalaulah kita datang pukul 8 malam kita datang pukul 8 malam, maka kita kena faham. Maknanya kedudukan kita hanya sejam ataupun 2 jam sahaja untuk duduk kat rumah tersebut. Sebab apa? Sebab dalam pukul 10:30 tu tuan rumah dah penat ataupun tuan rumah nak rehat. Maka kita undurkan diri. Jangan sampai tuan rumah tengok jam kejap, lepas tu kejap-kejap pusing kanan, kejap-kejap bangun kiri, tak faham juga kan. Kita pula pergi menambah, kita kata sakit pinggang ke kan. Jangan, tak payah. Okey, jadi faham-faham saja. Jangan kita memberatkan tuan rumah dalam waktu ziarah. Okey, begitu juga waktu sedang bertenang ataupun waktu bersantai, macam saya sebutkan tadi lah, waktu qailulah tadi ada waktu 5 waktu yang tidak sesuai untuk kita pergi ziarah seseorang. Okey, baik. Kemudian katanya qala Imamun Nawawi, berkata Imamun Nawawi rahimahullah fi kitabihil azkar fi awakhir bab fi masail tatafarra'u 'ala salam yustahabbu lil muslim istihbaban mutaakkidan. Telah berkata Imamun Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya berjudul Al-Azkar pada akhir bab pada masalah yang berhubung kait dengan salam, istihbaban mutaakkidan, disunatkan bagi seseorang muslim dengan sunat yang sangat dituntut, yakni sunat muakkad bagi kita seorang muslim. Okey, apa dia sunat muakkad tersebut? Iaitu yang pertama, ziyaratus salihin. Yang pertama, ziarah orang-orang yang soleh. Disebut
oleh guru kami sama ada ziaratus salihin itu imma hayyan wa imma maitan. Sama ada kita ziarah orang soleh yang masih hidup ataupun ziarah orang soleh yang telah pun meninggal dunia. Sunat muakkad bagi kita. Okey, kalau siapa-siapa yang kenal ulama-ulama ataupun tok guru soleh, orang-orang soleh yang masih hidup, maka pergi ziarah. Pergi jumpa, ambil manfaat, minta doa, minta berkat dan sebagainya bila jumpa orang-orang yang soleh ni. Jadi tuan-tuan, bila kita duduk dengan orang soleh ni kan, seronok. Kata apa? Bila kita jumpa dengan orang yang soleh, kita jadi sejuk, kita jadi kata apa? Bukan setakat sejuk, maknanya kita kata apa? Perjumpaan itu akan jadi kejap. Walaupun sebenarnya 3 jam, 4 jam kita jumpa, tapi kita rasa tak puas. Sebab apa? Sebab itulah berkatnya duduk dengan orang yang soleh. Dia sentiasa berdoa, dia sentiasa cakap benda-benda yang baik, kita pula dengar. Alhamdulillah tuan-tuan. Itu duduk orang-orang dengan orang yang soleh ni. Dan pada hari ini pula, kata apa, akhir zaman ini kan semakin hilang permata-permata ulama-ulama Nusantara kita. Jadi sebab itulah ambillah peluang. Ramai lagi, masih ada lagi. Kita sebut dalam bulan Ramadan baru-baru ni ramai yang meninggal. Ramai yang meninggal dunia, ulama-ulama Nusantara kita. Tapi masih ada lagi untuk kita kata apa, bertemu, untuk kita minta doa, untuk kita minta apa sahaja kalam nasihat daripada mereka. Moga-moga dengan nasihat-nasihat mereka itu menjadi panduan dan juga pedoman kepada diri kita. Okey, ambil peluang. Imma hayyan wa imma maitan, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia pun sama juga. Jadikan kata apa, rutin. Nak jadi rutin tu mungkin payah. Jadikan sebagai kata apa, 2 bulan sekali. Kalau tak boleh seminggu sekali, buat sebulan sekali. Tak boleh sebulan sekali, buat 2 bulan sekali. Kita pergi ziarah makam-makam awliyaus salihin, makam-makam orang-orang soleh. Kita baca doa ke, kan? Kita orang kata apa, baca Quran ke, ambil berkat orang-orang yang soleh ni. Okey, kalau dekat mana ni, dekat KL, kat Kampung Baru tu, bukan Kampung Baru, dekat KLCC kan ada perkuburan Ampang orang Ampang kan. Tuan-tuan tahu tak dalam tu ada makam ulama? Dalam perkuburan tu katanya Piramli situ kan, Piramli di situ, tapi ada juga makam ulama orang yang soleh kat situ. Okey, siapa dia? Saya sebutkan salah satu lah. Ada makam Syekh Muhammad Saleh ataupun Syekh Abdullah Minangkabau kat situ. Okey, kemudian ada siapa lagi? Ada makam Syekh Osman Abdullah, Qadi pertama KL. Tak pernah tahu kan? Qadi pertama KL. Ada Qadi pertama KL. Dan makam dia ada di tanah perkuburan Ampang tu. Ada banyak lagi. Ada banyak lagi, dan ada juga yang tidak bertanda. Ada juga yang tidak bertanda. Dan lain macam dia punya aura tu lain macam. Dia punya aura tu lain macam. Jadi kalau siapa-siapa yang berkesempatan cuba pergi tengok, pergi ziarah. Pergi ziarah makam orang-orang yang soleh. Dan juga sambung apa ni? Pada 8. Sambung Kita sambung sikit. Okey. Baik. Kemudian ada juga makam yang sebelah kita ni. Bukanlah sebelah kita, maknanya sebelah negeri kita, Negeri Sembilan. Ada sebelah kat Negeri Sembilan di Kuala Pilah. Ada makam ulama Tuan Tulis. Syekh Tuan Tulis. Tuan-tuan boleh tengok dalam Google apa dia punya kelebihan.
Syekh Tuan Tulis. Makam Syekh Tuan Tulis ada di masjid di Kuala Pilah. Dekat setengah jam sampai dah kot. Setengah jam. Setengah jam sampai dah. Kalau siapa-siapa orang Negeri Sembilan mungkin dia tahu orang Kuala Pilah. Setengah jam boleh sampai di makam tersebut. Tengok makam Syekh Tuan Tulis. Allahu Akbar. Tuan-tuan hebat. Dia punya karamah dia waktu hidup dia sangat-sangat hebat. Okey. Jadi kita ambillah manfaat. Maknanya kalau nak pergi jauh-jauh tu, mungkin kat Kedah tu kita kata jauh sangat kat Kedah tu kita nak pergi, ataupun dekat Terengganu tu kita nak pergi jauh sangat dan sebagainya kan. Ada je dekat KL ada, kat Negeri Sembilan ada, kat sebelah ni ada. Cari, ambil peluang. Okey, baik. Kemudian apa lagi yang sunat muakkad bagi kita? Kemudian yang kedua iaitu menziarahi saudara mara kita. Okey, menziarahi saudara mara kita juga adalah sunat muakkad kepada kita untuk kita pergi ziarah. Sama ada saudara mara kita yang kita sayang ataupun kita suka ataupun benci. Kan? Ada juga saudara mara kita yang benci kan? Ataupun saudara mara kita yang kita kata putus saudara, 7 keturunan. Kan? Ataupun mungkin ayah kita ataupun mak kita yang bermusuh dengan saudara mara ataupun keluarga dia, maka kita ni jangan pula jadi batu api. Kita sepatutnya orang yang kata apa, pergi balik mententeramkan, ataupun kita walaupun ayah kita tak nak pergi ziarah, kita pula yang pergi ziarah pak ngah kita. Contoh ataupun pak long kita. Pak long kita dengan ayah kita bergaduh, maka kita jangan pergi pula jadi batu api tak nak pergi. Okey. Sepatutnya kitalah pergi untuk pergi orang kata apa, ziarah saudara mara. Sebab apa? Sebab dia sunat muakkad. Sama ada kita sayang ataupun kita suka ataupun kita benci saudara tersebut, maka dia tetap menjadi sunat muakkad kepada kita untuk kita kata apa, berhubung, kita menghubungkan silaturahim. Baik. Kemudian yang ketiga iaitu jiran tetangga. Jiran tetangga sama juga sunat muakkad kepada kita untuk menghubungkan silaturahim antara jiran-jiran kita. Alhamdulillah di fasa 1L, alhamdulillah fasa kita maknanya ada program-program yang dibuat. Maknanya contoh kalau rumah tu buka kan, ada jiran-jiran kita panggil dan sebagainya dan sebagainya. Alhamdulillah baru-baru ni banyak je rumah tu buka. Cuma saya pula yang tak dan nak pergi kan. Sebab kita sibuk dan ada urusan-urusan yang tidak dapat dielakkan. Tapi kita minta maaf lah. Kita maklumkanlah pada tuan rumah. Kan jangan bila mana dia ajak kita hanya mendiamkan diri. Tak apa comel lah. Kalau orang tu dah ajak secara peribadi, maka kita pun jawablah. Kalau kita mampu kita pergi, kalau kita mampu kita pergi, kalau tak mampu kita jawab dengan cara yang paling baik. Okey, itulah adab untuk berziarah, adab berjiran. Jangan jiran A dengan jiran B tak tahu langsung, ataupun buat tak tahu langsung. Janganlah macam tu. Okey, jadi apapun kita saling tegur menegur. Hatta orang kata apa, beri salam pun cukup. Assalamualaikum, dah. Itu pun sudah memadai. Sebab apa? Sebab salam tu apa? Salam macam yang saya sebutkan sebelum ni, yang kita kongsikan, salam tu adalah doa kepada orang yang menerima, dan juga doa juga kepada orang yang menjawab. Jadi tak apa kalau tak mampu untuk kita nak sembang panjang-panjang, kita hanya bagi Assalamualaikum, sudah. Jangan kita tak buat tahu langsung. Okey, baik. Kemudian yang ke saya 84. Yang seterusnya iaitu teman-teman, kawan-kawan ataupun adik-beradik kan, wal jiran wal asdiqa wal aqarib wa ikramuhum wa birruhum wasilatuhum. Okey, iaitu saudara, jiran, teman-teman, kawan-kawan, adik-beradik, saudara mara, iaitu kita memuliakan mereka, berbuat baik kepada mereka dan menghubungkan silaturahimi dengan mereka. Okey, kemudian disebutkan apa lagi?
Wa dhabtu zalik yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalihim wa maratibihim wa faraghihim. Dan dhabit ataupun catatan bagi yang demikian itu, yakni pelaksanaannya berbeza dengan perbezaan keadaan mereka, kedudukan mereka dan kelapangan mereka. Iaitu cara untuk melaksanakan istihbaban tadi kan, yang sunat-sunat muakkad tadi sebagai seorang muslim itu, dia juga tertakluk kepada keadaan orang yang kita nak ziarah tadilah. Tengok keadaan mereka, kedudukan dan kelapangan mereka. Tetap juga tertakluk kepada perkara tersebut, walaupun dikatakan kita disunatkan untuk sunat muakkad untuk pergi ziarah orang soleh, jiran-jiran, saudara mara, kawan-kawan dan sebagainya kan, maka dia tetap juga tertakluk. Kita kena tengok keadaan mereka, kita kena tengok kedudukan, kita kena tengok kelapangan mereka. Kalau doa izinkan, baru kita boleh pergi. Kalau tak izin, tak boleh pergi. Tetap sama juga. Sama juga. Kata apa? Hak itu adalah hak mereka, untuk sama ada mereka nak tolak ataupun mereka nak terima kita sebagai tetamu. Okay, baik. Dan sayugianya bahawa engkau menjadikan akan ziarahmu kepada mereka dalam bentuk yang tidak menimbulkan kebencian mereka, dan pada sebarang waktu yang mereka redha dengannya. Maksudnya apa? Maksudnya, tuan-tuan, puan-puan, ayah dia dan bonda, biarlah ziarah kita ini ziarah yang bukan menyebabkan tuan rumah benci pada kita. Sampai macam tu sekali lah. Maknanya kita pergi ziarah rumah orang kan, jangan sebabkan ziarah itu menyebabkan orang ataupun tuan rumah tu benci pada kita. Sepatutnya bila mana kita ziarah orang, orang bertambah sayang pada kita, orang bertambah kasih pada kita kan. Tapi sebaliknya yang berlaku. Sebab itulah kata apa, macam adab-adab tadilah, jangan pergi selongkar rumah orang, jangan pergi mengintip rumah orang, jangan pergi itu dan ini. Duduk macam biasa saja. Kalau tuan rumah suruh makan, tuan rumah suruh minum, kalau tuan rumah hidang itu, ambil itu saja. Jangan pergi order macam-macam dan sebagainya. Jadi perkara tersebut menimbulkan kebencian ataupun menimbulkan rasa tak selesa tuan rumah kepada kita. Jadi jangan elakkan perkara tersebut. Sebab apa? Sebab kita datang ziarah ni, kita datang untuk bagi rahmat kepada tuan rumah. Tuan rumah pula sayang pada kita, macam tu. Jangan kita pula datang tu bawa musibah ataupun bawa sesuatu benda yang tak sepatutnya, benci dan sebagainya. Okey, baik. Jadi, dan pada sebarang waktu yang mereka redha dengannya. Okey. Jadi datang juga pada waktu yang kita redha, yang mereka redha dengan kita. Sebab itulah kita kalau nak datang rumah orang, macam saya sebutkan tadi, Islam sangat-sangat galakkan untuk kita telefon dulu, maklumkan sepatah dua kata dulu sebelum kita nak pergi ziarah rumah yang kita nak pergi. Okey. Dan kalaulah kata apa, kita nak pergi juga kan, tak sempat nak telefon ataupun tak sempat nak buat janji temu pada tuan rumah, katakanlah kita pergi juga, pergi tengok tuan rumah, maka tuan rumah boleh kita pergi depan, duduk depan tu. Jadi tuan rumah berhak sama ada boleh terima kita sebagai tetamu ataupun tidak. Jadi kita kena redha. Kalau tuan rumah redha kita untuk jadi tetamu, maka alhamdulillah. Kalau tuan rumah kata, minta maaf, saya tak terima tetamu pada hari ni, yang pertama kita tak buat janji temu kan, yang kedua kita main rempuh je kan. Jadi sebab tu ada dua kemungkinan. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau tak terima, maka kita kena sebut juga alhamdulillah, tak apa, terima kasih, saya pergi tempat lain lah. Okey, jangan pula kita alah kejap je pun, 2 minit 3 minit dah tak boleh. Tak boleh nak nego-nego. Sebab apa? Sebab salah kita kan, salah kita. Tapi orang Melayu ni dia unik, tuan-tuan. Kan? Ayah dia dan bonda unik. Sebab apa unik? Orang Melayu ni dia pantang. Dia pantang terima. Dia bukan dia takkan tolak. Kalau saya tengoklah, orang Melayu ni kena pula orang-orang lama kan, orang-orang senior, orang tua-tua memang takkan tolak kalau kita datang tiba-tiba. Paling tidak pun kan, kalau kita tiba-tiba datang rumah dia, paling tidak pun dia akan hidang apa? Dia akan hidang kopi O dengan biskut. Paling tidak dia kata sorry lah, biskut bujang je dengan kopi O je, minta maaf lah ya, kan. Jadi
Kalau bagi tahu awal mungkin nasi kambing bagi kan. Jadi macam tu. Jadi tu uniknya orang Melayu ni, dia takkan tolak. Dia takkan dia akan terima juga tetamu. Cuma generasi baru ni dia lain sikitlah. Ni yang saya sebutkan generasi lama ni. Kalau generasi Y Z ni lain kan. Dia beza sikit. Okey. Jadi itu sahaja untuk perkongsian kita pada hari ini, dan alhamdulillah pun selesai pun sebenarnya. Dan hadis-hadis saya sebut sekali wal ahadits wal asar fi hadza katsira masyhurah, dan hadis-hadis dan asal-asal dalam perkara ini sangat banyak dan masyhur. Iaitu apa? Iaitu adab pilih waktu yang sesuai untuk ziarah dan tempoh masa ziarah itu. Maknanya banyak lagi hadis-hadis sebenarnya yang sangat banyak dan masyhur yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Namun Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah hanya menyebut beberapa hadis sahaja. Okey. Jadi itu sahaja. Moga-moga ada manfaat dan juga moga-moga ada perkara ataupun pedoman yang boleh kita ambil. Lebih-lebih lagi pada hari ini kita dah boleh ziarah orang kan. Jadi mungkin sesuailah untuk kita mempraktikkan ataupun mengamalkan adab-adab ini. Moga-moga dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi pertolongan kepada kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, khususnya berkenaan dalam adab ini. Wallahu alam. Siru ala barakatillah. Mana yang baik itu datangnya daripada Allah, segala kelemahan itu datangnya daripada diri saya. Saya mohon jutaan kemaafan pada ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga dapat memaafkan sebarang kesalahan ataupun kesilapan yang berlaku pada terutama pada kuliah kita pada malam ini. Siru ala barakatillah wa maghfiratillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.